Jangan ditanya bila. Mahdi tu dah datang dah. Kalau kita betul duduk dengan qadar rabbuka Allah tak perlu, dia dah datang dah dalam diri kita. Dia dah datang dah dalam diri tu, dah ada dah. Dalam diri dia, yang sir rahsia tu dah ada. Nur Muhammad pun ada, semua ada. Kumpulan-kumpulan yang dikatakan kumpulan hak tadi tu. Jadi waqul ja'al haq, datang kebenaran, batil semua. Tu kita kait mengait yang di antara satu sama lain. Jadi saya cakap, mohon maaf, saya bukannya nak mengajar, tapi sebenarnya saya menghala tuju kepada diri saya sendiri. Saya berperang dalam diri saya sendiri sebenarnya saya cakap ni. Bukan saya cakap untuk orang lain, tapi orang lain boleh rasa apa yang saya rasa ni, alhamdulillah. Dia tahu apa rahsia yang sebenarnya. InsyaAllah sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siapa yang diluahkan pada kalimat-kalimat qalbun yang keluar daripada qalbun yang suci, kalimat suci kudus, kalimat-kalimat Rabbi daripada sedari. Sama-sama kita resapi dalam diri kita dan kita amaliahkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita jadi manusia yang Allah maksudkan, manusia yang beruntung, manusia yang dapat kemenangan. Inna fatahna laka fatahan mubina, dapat kemenangan yang nyata jelas daripada Allah. Bila kita tahu hala tuju kita iaitu kepada wujud yang sebenar. Allah tu wujud yang sebenar. Kita ni dijadikan ni tidak ada. Yang ada hanya wujud yang ada. Jadi bila sesuatu segala semuanya dijadikan tu, itu sebenarnya dia kosong, tidak ada. Maknanya nak menunjukkan wujud hanya Allah. Jadi dia tersedia kidam dalam keadaan sedianya dia tu ada sedia, ada kidam. Apa tu bakok lah tu, kekal sampai bila-bila adanya jadi wujud kidam bakok. Masuk muhallafatul lil hawadis, iaitu kita tidak boleh nak seumpamakan dia. Muhallafatul lil hawadis, tidak boleh kita nak kata begini tak boleh. Dia begitu tak boleh. Dia tidak boleh diseumpamakan, nak dicontohkan bentuk, tak boleh. Sebab dia berselindung di sebalik itu. Cukup kita mengetahui bahawa dia yang wujud, dia yang kidam sedia ada, dia yang baqa. Muhallafatul hawadis. Kesalahan kalau kita kata dia tersama dengan sesuatu yang diciptakan, tak. Lepas tu qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendiri. Macam mana Allah tu berdiri? Jangan nak cari Allah tu berdiri. Dia tu sentiasa berdiri dengan sendiri tanpa ada kekuatan mana-mana pun. Tetapi kita ni yang berdiri tegak atas sebab, berdiri solat ke, berjalan ke, sambil tegak ke, duduk ke tegak ke, semuanya dengan qiyamuhu. Qiyam, dia yang mendirikan kita. Dia yang apa saja pun dia lah, bukan kita. Jadi kita bukan boleh berdiri dengan sendiri. Allah berdiri dengan sendiri. Kita nampak tegak macam ni, sebenarnya dia yang menegakkan kita. Kerana dia sentiasa memberikan tadi, apa saja pun, tergantung ke, tegak ke, condong ke, rukuk ke, berdiri duduk ke, semuanya dia yang membuatkan. Jadi jangan nak cari macam mana Allah tu berdiri. Qiyam, macam mana qiyam Allah Ta'ala tu, jangan. Cukup kita mengetahui kita ni boleh qiyam, boleh berdiri, disebabkan dialah yang cukup. Kita meyakini kita ni tak boleh berdiri dengan sendiri. Cukuplah. Kita meyakini. Jadi kita sama-sama amaliakan dalam kehidupan kita. Jangan ada pun dalam diri menyangkaan, ada rasa aku boleh ni, aku boleh. Itu yang dia katakan masih melakukan maksiat, yang masih ada lagi apa dia kata tadi, malapetaka besar dalam hidup kita, iaitu kita masih lagi nak merasakan ada kedirian lagi. Ajarkan supaya bertambah tegas hal-hal ni. Jangan kita ada lagi apa was-was ataupun kita rasa syak lagi. Aku ni adalah. Kejap. Jangan lagi bercakap-cakap sebenarnya kau tak ada. Cuba hilangkan semua tu. Semua hilang, la ilaha illallah. Tapi iman tu ada 70 peringkat makam. Yang paling tinggi dia menyebut, memahami la ilah, kata Nabi SAW.
Dia ada banyak 60 kan mungkin dalam 70 tu 60 tu kekuatan kita banyak hilangkan diri la ilaha illallah, itu akan datangkan iman yang kuat cabang dia tadi. Dan paling sikit adalah anda nampak kat tengah jalan ranting-ranting kita buang, itu paling sikit Nabi. Satu tu. Jadi kita perhatikan betul, banyak-banyak la ilaha illallah, banyak-banyak hilangkan diri, banyak-banyak takdirkan diri, itu la ilaha illallah. Bukan sekadar sebut. Hidup kita ni sentiasa. Pernah diceritakan iblis datang jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, Rohullah. Dia nak goda. Dia kata, ya Isa, kau sebut la ilaha illallah. Nabi Isa kata, aku boleh sebut tapi bukan sebab engkau suruh aku sebut. Tetapi aku sebut ni sebab aku dah memang tetap mengimani dan meyakini la ilaha illallah tu. Engkau suruh sebut aja. Tapi bukanlah maknanya kalau aku sebut juga maknanya bukan aku ngikut kau. Cabut iblis, tak dapat goda. Jadi kita nak begitu dalam hal ni. Kita tak payah lagi sebut, maknanya orang suruh sebut ke apa. Kita dah sentiasa 24 jam. Tak ada rasa kedih. Makna la ilaha illallah tu kita dah masuk dalam hidup kita. Mengimani maknanya. Meyakini maknanya. Sentiasa kita bergerak, duduk, melihat, apa pun kita nampak, semua dia semua. Itu telah mengimani la ilah. Tapi kalau sebut tapi kita masih lagi, kita rasa macam kita yang angkat, kita tak berasa begitu, maka kita belum mengimani. Kita hanya mengucap, kita tertipu lagi. Itu maksud saya. Bukan saya kata tak boleh sebut, tapi jangan sampai jadi kerugian. Engkau menyebut tu tadi, dia tidak bergetar kat dalam. Kau bukan golongan orang mukmin, maknanya para kekasih Allah. Sebut nama Allah, kau tak rasa syok dengan Allah lagi. Sebab kau belum mengimani la ilaha illallah lagi. Engkau belum meyakini, engkau hanya sebut. Jadi fikirkan betul-betul supaya fikir kita ke arah keimanan, keyakinan kepada Allah. Itu yang beruntung tadi. Fikir membawa iman kepada Allah. Jangan fikir kepada hawa nafsu. Insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada kedian dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina